Berita hari ini, maut di rumpuh kereta. Mangsa maut sepasang suami isteri dan 2 orang anak, manakala 2 orang lagi terselamat daripada insiden tersebut. Kejadian berlaku pada jam 11 pagi waktu tempatan. Menerusi rakaman kamera letar tertutup CCTV, pasangan suami isteri itu berjalan di bahu jalan bersama 4 orang anaknya yang masih kecil. Tiba-tiba sebuah kereta pacuan 4 roda yang dipandu laju merempuh keluarga itu, menyebabkan mangsa tercampak di tengah jalan. Bapa diseret hampir 100 meter sebelum pemandu berhenti. 4 mangsa disahkan maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah, manakala 2 lagi mengalami kecederaan serius di kepala dan kini sedang dirawat di pusat ICU Yunnan. Menurut sumber, pemandu memandu kenderaan sambil menggunakan telefon bimbit. Penggunaan gadget yang berleluasa telah memperlihatkan masyarakat hilang pertimbangan dan boleh melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir terlebih dahulu. Di sini saya akan kongsikan beberapa kes yang berlaku dalam masyarakat yang melibatkan penggunaan gadget yang berleluasa sehingga memudaratkan kesihatan dan nyawa. Adakah anda ingin kejadian yang sama berlaku kepada diri anda dan keluarga anda? Fikir-fikirkan. Sedikit berkaitan perkongsian gadget dan kesihatan. Apa itu gadget? Gadget merupakan sebuah peralatan atau peranti mekanikal yang pintar atau baharu. Penggunaan gadget ni digunakan secara meluas dalam kalangan bayi, remaja, kanak-kanak, dewasa dan warga tua. Antara gadget ataupun peranti pintar yang sering digunakan oleh masyarakat pada masa kini adalah telefon pintar, komputer riba, headphone, tablet dan sebagainya. Seterusnya ialah bahagian kebaikan penggunaan gadget. Segelintir masyarakat sekarang tidak tahu menahu mengenai dunia teknologi. Lebih-lebih lagi mereka yang mudah terpengaruh dan menganggap gadget sebagai benda yang tidak bermanfaat. Jadi, terdapat beberapa kebaikan gadget yang boleh kita lihat. Kebaikan penggunaan gadget yang pertama ialah dapat memberikan rangsangan kepada deria-deria dan imajinasi terutamanya bagi golongan kanak-kanak melalui beberapa aplikasi yang kreatif di dalam gadget. Untuk kebaikan yang kedua pula ialah dapat membantu menggalakkan deria auditori dengan melatih kebolehan mendengar, sebagai contoh melalui video cerita pendek di dalam gadget. Seterusnya, kebaikan penggunaan gadget juga dapat menggalakkan koordinasi halus bagi mata dan tangan melalui sesuatu permainan di dalam gadget yang menjadikan mereka celik akal dan celik dalam penggunaan gadget. Faktor utama masyarakat terpengaruh kepada gadget antaranya ialah keluarga yang sibuk bekerja, didikan ibu bapa dalam mendidik anak-anak menggunakan gadget sejak kecil, pelbagai aplikasi masa kini, kemajuan teknologi, kemudahan mendapat maklumat berita dan info, serta individu yang tidak mempunyai rakan atau tidak bersosial. Faktor-faktor lain adalah adanya keinginan yang kuat untuk selalu terlibat dalam perilaku tersebut. Adanya kegagalan dalam melakukan kontrol terhadap perilaku tersebut. Terjadinya perilaku terus-menerus walaupun perilaku mengarah kepada permasalahan. Antara kesan bahaya gadget yang pertama adalah dari segi perkembangan kognitif di mana ia akan mengganggu waktu tidur, tumpuan serta memori jangka panjang. Seterusnya dari segi perkembangan sistem kognitif pula, apabila mereka sudah ralat bermain telefon bimbit, maka proses melihat, berfikir serta penilaian mereka juga akan terganggu. Dari segi perkembangan sosial pula, mereka akan kurang aktiviti luar dan bersikap malas. Seterusnya dari segi kesihatan pula, iaitu kesihatan jangka panjang, otot tangan tidak dapat dibina
dengan baik kerana mereka kerap menyentuh skrin telefon bimbit berbanding melakukan aktiviti menulis. Dan akhir sekali, dari segi kesihatan mental, individu kanak-kanak akan mengalami simptom yang sama seperti dewasa, tetapi sukar dikesan. Oleh itu, ibu bapa perlu peka terhadap perkembangan kanak-kanak. Setiap kesan buruk yang berlaku, semestinya ada cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, antara langkah-langkah untuk mengawal penggunaan gadget secara bijak ialah: yang pertama, mengehadkan masa bagi seseorang menggunakan gadget. Ini bagi mengelakkan seseorang itu leka ataupun lalai apabila mula menggunakan gadget dan aplikasi yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, jadikan gadget sebagai alat untuk melayari internet dan melakukan perkara yang mendatangkan manfaat kepada diri seseorang individu. Hal ini mendorong seseorang itu menggunakan gadget secara baik tanpa menyalahgunakannya. Yang ketiga, memberi nasihat atau teguran sekiranya individu tersebut menggunakan gadget membatasi waktu yang sepatutnya. Ini untuk mengelakkan seseorang itu membuang masa dengan menghadap gadget tanpa melakukan perkara yang berfaedah. Kita sedar tak bahawasanya waktu PKP, bukan waktu PKP je, sebelum-sebelum PKP pun kita akan habiskan masa kita mostly dekat benda ni, telefon ataupun gadget-gadget seperti komputer, laptop, tablet dan sebagainya. Semuanya gadget-gadget, sebab kita dah tahu yang sekarang ni semua benda dekat hujung jari. So semua benda kita boleh dapat dekat hujung jari. Tapi memang ada kebaikannya bila kita guna gadget. Jangan gunakan secara menyeluruh benda tu sampai kan memberi keburukan kepada kita, sampai kita sendiri pun tak bergaul dengan orang, kita tak buat aktiviti fizikal. So kita kena sedar juga benda tu, walaupun ada kebaikan dia tapi ada juga keburukan dia. Kita kena balancekan benda tu. Jangan nak mostly habiskan masa dengan telefon je, dengan gadget dan sebagainya. Kita kena juga keluar ke dunia realiti, dunia nyata, bukan hanya dunia maya. Okey?